kadang-kadang saya ulang sampai 5 kali surah Qul Huwallahu Ahad. Tak ada masalah. Ya. Mana itu kita kata membaca surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala lazim padanya membaca dan Allah suka baca. Jadi mana Nabi kata siapa yang nak dapatkan Allah suka pada dia, mana Allah cintakan kepada dia, mana bacalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sendiri suka baca. Maka Nabi SAW kata, bacalah kamu mana surah Qul a'udzu birabbil falaq. Ini antara kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian wa anhu qal, dan daripada Utbah bin Amir juga bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilatil laila lam yura misluhunna. Tidakkah kamu melihat akan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam dan tidak dilihat yang selain daripadanya. Alam tara. Adakah tidak kamu melihat akan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya pada waktu malam, dan kamu tidak akan melihat mana-mana ayat yang selain daripadanya. Lam misluhunna, seumpamanya, iaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Rawahul Muslim. Jadi mana kalau mengikut kepada asbabin nuzul ayat ni, di mana Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW, iaitu pada waktu malam. Sebab itu mana elok Nabi kata kalau baca, kalau kita rasa dalam keadaan ketakutan, kita rasa dalam keadaan gangguan, maka bacalah. Mana waktu kita nak tidur ataupun waktu mana kita terkejut daripada tidur. Kita terkejut daripada tidur ataupun kita bermimpi yang buruk. Maka bila kita terkejut daripada mimpi tersebut, maka Nabi SAW menyuruh kepada kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Sebab itu menurut kepada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama fiqh di kalangan mazhab Syafi'i, sebelum kita nak memulakan solat, sebelum kita nak mulakan solat, maka hendaklah kita membaca ayat ma'uzataini, ayat perlindungan, supaya kita tidak diganggu dengan was-was, terutamanya Qul a'udzu birabbin nas. Kerana Qul a'udzu birabbin nas ini adalah kita mohon perlindungan daripada was-was. Jadi sebab itu mana kalau ada gangguan, kalau berlaku pada kita benda yang tak sedap, kita rasa macam rasa ketakutan dan sebagainya, maka bacalah, Nabi kata bacalah kamu Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis sahih riwayat mana riwayat daripada Muslim dan Abu Daud. Kemudian wa fi lafzihi, dan pada lafaznya yang lain, faqala Utbah bin Amir, bainama ana wa asirru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal juhfah wal abwa iz ghashitana rihun wa zalamtu shadidun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'udzu bi qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas wa yaqulu ya Utbah ta'awwazu bihima fama ta'awwazu muta'awwizun bimislihima. Maka
dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang sama, lafaz lain pula daripada Utbah bin Amir, Nabi SAW kata Utbah, di antara aku berjalan bersama dengan Rasulullah SAW. Satu ketika kata Utbah, kami berjalan dengan Rasulullah SAW. Dia itu di antara Juhfah dengan Abwa'. Mana Juhfah dengan Abwa' ni mana dekat dengan kawasan Madinah lah. Tetapi perjalanan Abwa' ni tempat antara tempat ibu Nabi meninggal. Juhfah ni sebelum daripada Abwa'. Jadi antara perjalanan itu dalam keadaan izghashina rih, mana ketika tiba-tiba mana berlaku satu angin yang kuat, mana angin kencang lah, angin yang kuat, angin yang kencang, wa zulmatun syadid, dan berlaku gelap gelita. Ni waktu siang ni, bukan malam. Tengah jalan-jalan tiba-tiba angin menderu kuat, mana awan menjadi gelap, awan menjadi hitam. Maka pada ketika itu faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membacalah qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Jadi dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Wa yaqulu, maka dia berkata kepada Utbah, Nabi SAW berkata kepada Utbah, ya Utbah ta'awwazu bihima, maka berlindunglah kamu dengan dua-duanya. Mana bila berlaku dalam situasi macam ni, berlaku ribut ke, angin kencang ke, mana tak semestinya kita kata kena gangguan, kenapa, apa saja. Bila kita dalam keadaan ribut yang amat, mana kita tengok peti yang kuat, apa saja, mana musibah yang kita rasakan akan berlaku, ataupun kita rasa ketakutan pada ketika itu, kata Nabi SAW kepada Utbah, wahai Utbah. Jadi pengajaran pada hadis ini, mana Nabi beritahu kepada kita semua, supaya Nabi kata, wahai Utbah, bacalah kamu, berlindunglah kamu dengan membaca kedua-dua surah ni, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian fama ta'awwaza, maka Nabi kata, barang siapa yang berlindung dengan dua-dua surah ini, muta'awwizu bimislihima, maka dia akan dapat perlindungan daripada pada dua-dua ayat ini. Jadi mana sebab kedua-dua ini adalah merupakan ayat yang sering dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat daripada Abu Daud pula mengatakan qala kuntu uqawwidu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis safar. Mana ketika aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir, faqala, telah berkata Nabi, ya Utbah, ala uallimuka khairun, wahai Utbah, hendakkah aku mengajarkan kepada kamu yang lebih baik daripada surataini qiraatana, mana yang kita baca ni. Mana nak tak, mana kan pada awal tadi dalam hadis itu Utbah pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong bacakan kepada aku, perdengarkan kepada aku satu ayat daripada surah Hud dengan surah Yusuf. Maka kata Nabi SAW, kata, wahai Utbah, nak tak kalau aku ajarkan kepada kamu, iaitu mana dua surah yang lebih baik, ataupun dua surah yang lebih berguna lah. Maksudnya semua surah terbaik, tapi yang lebih elok untuk kamu gunakan, lebih baik untuk kamu gunakan dalam kehidupan harian kamu, maka fa'allamani, maka ajarkanlah, beritahu ya Rasulullah, boleh ajarkan kepada aku. Maka Nabi SAW mengajarkan qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini antara mana
mana antara surah ataupun yang Nabi SAW ajarkan kepada Utbah untuk gangguan-gangguan, untuk musibah, untuk segala perkara-perkara yang kita rasakan ada padanya ketakutan, tak kira apa saja ketakutan dalamnya. Kita rasa berdebar je jantung kita, kita rasa darah gemuruh je, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mana kita nak pergi unjuk vaksin, debar-debar dah rasanya, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hilang insya-Allah. Hilang dia punya debaran dia. Ini yang Nabi SAW mana ajarkan, kerana surah ini adalah surah yang amat disukai oleh Nabi SAW. Wa an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra ya Jabir, bacalah kamu wahai Jabir. Nabi suruh Jabir tolong bacakan, baca Quran. Faqultu, mana aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aqra'u, aku nak baca apa ya Rasulullah? Maka bi abi wa anti wa bi abi anta wa ummi, sedangkan engkau ni adalah Quran padanya, mana ibu segala Quran sampai kepada kamu dulu, sedangkan itu antara bi abi anta wa ummi ni mana dia punya pengakuan dia dengan Nabi, sayang dia dengan Nabi SAW. Dia tidak nak baca tak nak mendahului Nabi SAW, kerana Quran tu turunkan Nabi. Malu dia nak baca, segan dia nak baca. Orang utara kata segan malas. Jadi mana segan, malu dia nak baca. Sedangkan Quran turun dia akan baca buat salah kan. Maka kata Nabi SAW, qal, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bacalah kamu qul a'udzu birabbil falaq dan baca qul a'udzu birabbin nas. Maka bacalah Jabir alaihissalam. Faqara ayatuhuma, maka Jabir pun bacalah kedua-dua surah itu. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra bihima walan taqra bimislihima, mana bacalah kamu, lazimkan kamu baca surah ni. Ni Nabi sebut. Nabi pesankan kepada Jabir, wahai Jabir, lazimkan kamu baca surah ni. Jangan kamu tinggalkan baca surah ni. Semalam kita dah kenal mana baca surah Al-Ikhlas. Jadi kita sambung, mana lazimkan kamu baca surah, tiga surah ni. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Iqra bihima, bacalah kamu kedua-dua ni, jangan kamu tinggalkan. Walan taqra bimislihima, jangan sekali-kali kamu mana lupa untuk baca kedua-dua ni. Dalam hidup kita ni, mana kalau qul wallahu ahad, Nabi suruh banyak baca ulang-ulang. Siapa yang nakkan istana baca 10 kali, dan siapa yang mana baca dalam keadaan istimrar, mana berterusan, mana setiap hari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada dia dengan syurga. Itu surah Al-Ikhlas. Tapi mana kita sambung lagi hidup kita ni supaya kita ada protection. Setiap hari kita ada perlindungan. Supaya hidup kita ni hari-hari ada perlindungan. Kita nak naik kereta, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita nak buat kerja, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, mana qul a'udzu birabbin nas. Mana-mana kita nak masuk hutan ke, nak masuk apa ke, tempat yang tak biasa kita masuk, mana baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi kata jangan lupa. Kerana dua-dua surah ini adalah merupakan surah yang menuntut kepada Allah supaya kita perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lazimkan kepada kita dengan membaca akan kedua-dua surah ni. Selesai kita tentang kelebihan membaca surah-surah mana di dalam
yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu kelebihan kita membaca surah-surah yang telah disebutkan Nabi SAW. Baik, kita masuk pada bab, iaitu bab tentang zikir. Mana bab zikir? Kelebihan zikir, zikrullah subhanahu wa ta'ala ala itlaq. Kelebihan kita zikir. Hidup kita ni mana kita disuruh supaya memperbanyakkan ingat. Zikir ni ingat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Ingat aku dalam keadaan sunyi, aku ingat kamu dalam keadaan terang-terang. Kalau kamu ingat aku dalam keadaan yang terang, aku ingat kamu dalam keadaan sunyi. Kamu ingat aku dalam keadaan orang ramai, aku ingatkan kamu dalam keadaan kamu seorang-seorang dalam kubur nanti. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala pesankan, fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku. Bagaimana kita nak ingat Allah? Iaitu dengan kita banyakkan zikrullah. Banyakkan, basahkan lidah kita dengan zikir. La tansa zikrullah. Jangan lupa sekali-sekali kita ingat Allah Ta'ala. Dengan kita banyak berzikir. Tak kira kita sebut la ilaha illallah ke, Allah ke, ya latif ke, ya hayyu ya qayyum. Saya teringat masa tu ada hamba Allah ni dulu, masa saya belajar dulu. Dia ni adalah khadam kepada Tok Kenali. Khadam. Mana dia suka datang masa dia belajar dia suka datang Masjid Kampung Ulu dengan Masjid Kampung Keling. Masa waktu belajar, mana kebetulan bila dia datang, kami akan datang dekat dia lah. Belajar, minta nasihat, minta apa. Tapi dia, walaupun dia khadam, dia bukan belajar. Dia khadam. Mana khadam ni maksud dia akan datang rumah Tok Kenali, dia akan ambil buku, bawa ke masjid, sampai sebelum ke masjid tu, mana dia akan basuhkan kaki Tok Kenali. Tok Kenali ni dia memang jarang pakai slipper. Kalau dia pergi ke masjid atau pergi ke surau, dia akan jalan kaki ayam. Dulu masa zaman-zaman dulu, masjid surau ni dia ada tempayan. Mana orang dulu kan masjid dia ada tempayan. Jadi mana sebelum nak masuk ke tangga tu, dia akan basuh kaki dulu. Sekarang dah tak jumpa dah. Tapi kalau dekat Indonesia, dekat depan pintu masuk tu dia buatkan satu kolam. Dia buatkan satu kolam. Siapa nak masuk mesti gendam kaki kat kolam tu dulu. Baru boleh masuk. Masjid dia tak kotor. Orang dulu-dulu dia letakkan tempayan, pakai kasut ke, pakai slipper ke, pakai kayam ke, sebelum masuk, maknanya Tok Bilal kata dia akan tunggu situ, basuh kaki dulu. Itu pada masa tu masjid ke, surau ke, pakai papan, tak nampak kotor. Kita hari ni tengok pakai kapet, mana tak sampai 3-4 bulan dah jadi kotor. Yang latam bawa keluar, tak pakai kasut pun ada, apa pun tak ada. Macam mana? Jadi sebab itu satu ketika bila dia sepanjang diikut daripada Tok Kenali ni, dia memang kalau Tok Kenali dia bila dah masuk dekat dalam masjid tu, lepas semayang dia semayang tu dia kepit buku Tok Kenali tu. Lepas semayang maghrib tu dia kepit buku Tok Kenali. Kemudian pada ketika itu bila dia habis sembahyang, dia habis sembahyang, orang pun buka akan meja kat situ, dia pergi depan letakkan buku Tok Kenali. Tok Kenali ni dia mengajar, bukan macam kita duk lipat. Mana yang datang bawa buku kita tu kan. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang datang belajar bawa buku. Bila dia tahu kita tanya hari ni kita belajar kat mana, masing-masing sunyi buka, rupanya semua tak tanda. Yang tukang mengajar pun tak tanda, akhir-akhirnya semua duk loncat kerjanya. Itu yang cepat nak habis buku tu. Jadi tapi Allah berikan karamah, walaupun Tok Kenali tu dia tak tanda, dia boleh tahu kat mana Tok Guru berhenti. Tu hebat. Habis aja Tok Kenali mengajar, dia pergi depan, dia akan ambil buku, dia kepit, bawa sembahyang isyak.
Kemudian dalam perjalanan itulah Tok Kenali berikan amal-amal zikir tu, zikir ni kamu buat tu, buat ni. Sampai dia dapat, mana dia dapat apa ni orang kata maunah, ya, karamah. Ya. Hanya sekadar khadam. Khadam kepada Tok Kenali. Dan masa dia datang, kami antara yang nampak sangatlah mana waktu dia nak pergi ke dia dah tua dah. Masa saya jumpa dia tu, dia umur dia dah 80 lebih, dah bungkuk 3 dah. Tapi memang rajin buat amal malam tu memang gitu. Maka dia nak pergi umrah. Ya. Bayangkan dia nak pergi umrah, waktu kami hantar dia tu, masa tu airport lama dekat apa ni Shah Alam Subang. Dulu bayangkanlah jalan Subang kan banyak dia punya masuk taman, keluar taman tu baru dia sampai tu. Sesat. Setengah jam sesat. Kata Tok, macam mana Tok? Kita ni dah kawan saya yang bawa, dia kerja public bank masa tu. Ya, macam mana nak enggak tu? Tak apa, kamu jalan. Tapi apa ni, kapal terbang kalau ikut dah jalan lah. Tapi takdir Allah Ta'ala, kapal terbang tu tak berjalan. Tak boleh nak start. Bayang tak? Tak boleh nak start. Ya? Jadi tangguh lah. Delay setengah jam. Jadi apa, bila masa tu tahu, bila dia kata kamu jalan, dia duduk depan, saya duduk belakang dengan 2-3 orang kawan bawa. Dia baca apa? Di zikir dia mana? Ya Latif. Panjang jalan Ya Latif. Dia kejam mata, dia pun tunjuk. Ikut jalan sini. Ikut sini. Jadi dia pula jadi penunjuk arah. Kejam mata ni. Mana dia pula jadi mana map tu. Tak sampai 2 minit pun dah sampai. Ya. Tapi ikut jalan ni. Tadi ikut jalan, tak ada sibuk jalan tu. Dia tak mana lorong dia masuk. Kita pun ikut dia kata ikut jalan ni, masuk kiri, masuk kanan. Ya. Dalam 5 minit sampai betul airport. Ya, sampai je dekat depan airport, mana nama dia dah 3-4 kali kena panggil. Ya, bila nama dia kena panggil pada itu, baru kapal terbang tu boleh apa? Dia hidup. Itu antara karamah lah. Anak ceritanya mana Tok Kenali banyak bagi dia zikrullah, zikir. Kita ni kalau kita nak dekat makam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada kita solat, mana kebanyakan orang-orang jadi wali-wali Allah ni, mereka adalah orang yang banyak zikrullah, banyak zikir. Ya, kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita solat, puasa, selain dia kita buat benda yang sunat, baik kita baca Quran, zikir tu penting. Ya, sebab zikir itulah kontak yang dekat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Touching kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zikrullah. Sebab Allah dah kata, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Allah sebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tentang mana kelebihan pahala-pahala orang yang zikrullah, orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa rabbi faqihna wa faqihna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.